Menang jadi arang, kalah jadi abu. Pemilihan PKR menjadi isu. Keputusan pemilihan Pusat Parti Keadilan Rakyat PKR 2022 menyaksikan Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari dan Menteri Besar Negeri Sembilan Datuk Seri Aminuddin Harun dipilih sebagai naib Presiden PKR. Amiruddin memperoleh undian tertinggi dengan 46,075 undi sekaligus membolehkan dirinya mengisi tempat dalam kepimpinan ketiga tertinggi parti berkenaan. Selain itu, Jawatan Kuasa Pemilihan Pusat JPP turut menyenaraikan 13 pemimpin popular yang tersungkur gagal memenangi jawatan yang ditandingi mereka dalam pemilihan kali ini. Antara senarai pemimpin berkenaan adalah G. Manivanan, Farhaj Wafa Salvador, Ahli Parlimen Lembah Pantai Fahmi Fazil, Ahli Parlimen Kuantan Fuzia Saleh, Chan Mingkai, Ahli Parlimen Kapar Datuk Abdullah Sani Abdul Hamid dan Ahli Parlimen Hang Tuah Jaya Datuk Seri Syamsul Iskandar Muhammad Akin. Selain itu, JPP turut mengumumkan bekas Ahli Parlimen Pandan Rafizi Ramli dipilih sebagai Timbalan Presiden selepas mengalahkan pencabarnya Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail dengan 59,678 undi berbalas 43,010 undi. Kini setelah rumah siap, pahat pula berbunyi di mana yang tidak kena. Bekas pengerusi PKR Perak Farhaj Wafa Salvador Riza Mubarak menzahirkan rasa kecewa dengan sikap pengerusi Jawatan Kuasa Pemilihan Parti JPP PKR Dr. Zaliha Mustafa yang didakwa melindungi proses pengundian yang tidak telus dalam pemilihan parti itu. Menurutnya, situasi itu dapat dilihat apabila JPP seakan-akan tidak mengendahkan isu yang dibangkitkan yang membabitkan keraguan dalam proses pengiraan undi. Malah, kata bekas setiausaha politik kepada Presiden PKR, Datuk Seri Anwar Ibrahim itu kenyataan JPP bahawa audit mendapati ada cubaan menggodam sistem bukannya menyelesaikan isu ketelusan seperti yang dikehendaki ramai pihak. Ini kerana katanya kebanyakan bantahan tidak mempersoalkan sama ada sistem digodam atau tidak. Tetapi apa yang dibangkitkan adalah mengenai keberangkalian berlaku manipulasi oleh pihak dalaman ke atas keputusan yang diterima. Permohonan untuk keterusan ini langsung tidak diendahkan. Malah kami dapati daripada sumber dalaman JPP sendiri bahawa audit forensik ini tidak menyentuh pun undi-undi dalam talian yang menimbulkan kontroversi. Malah Dr. Zaliha sendiri kini dilihat berkompromi untuk melindungi proses-proses yang tidak telus ini. Maka tidak perlulah beliau berbicara soal integriti kerana ia tidak wujud dalam konteks pemilihan parti ini dan permohonan untuk keterusan pun ditolak mentah-mentah. Katanya dalam satu kenyataan. Sebagai respons mengenai isu ini, Timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli menyeru ahli PKR agar tidak lagi menghiraukan kekecohan yang cuba ditimbulkan oleh segelintir kelompok yang kecundang dalam pemilihan baru-baru ini. Sebaliknya, ahli parti itu perlu bekerja keras bagi meyakinkan kembali rakyat bahawa PKR adalah pilihan terbaik. Tegasnya, Kongres Nasional Parti itu seharusnya tidak boleh ditangguhkan lagi untuk melayan kerenah segelintir calon yang kalah memandangkan pilihan raya umum PRU boleh diadakan bila-bila masa. Keutamaan saya sebagai Timbalan Presiden ialah untuk menyiapkan pimpinan dan jentera parti untuk berdepan dengan lawan dalam PRU 15. Sementara itu, meneruskan agenda pengukuhan parti ke arah PRU 15, segala ruang dalam parti perlu dibuka untuk membolehkan isu-isu yang ditimbulkan akibat pertukaran keputusan di saat akhir ini terus disemak. Antara langkah utama saya sebagai Timbalan Presiden ialah untuk meneliti keseluruhan proses audit digital yang telah mengakibatkan kecelaruan yang berlaku untuk memberi keadilan yang sewajarnya kepada semua pihak, kata Rafizi dalam satu kenyataan. Sementara itu, Naib Ketua Angkatan Muda Keadilan AMK Syed Badli Shah Syed Osman menasihatkan Rafizi Ramli agar tidak terlalu obsesi dalam mengejar jawatan hingga mempertikaikan keperluan audit forensik terhadap pemilihan parti itu. Beliau menegaskan jika Rafizi terbukti dipilih oleh akar umbi, biarlah kemenangan itu diperoleh secara telus dan adil. Tindakan Rafizi mempertikaikan audit forensik menunjukkan sikap angkuh dan sombong beliau. Kenapa sekarang Rafizi membangkitkan seolah-olah audit forensik yang sedang dijalankan ini sebagai usaha menghalang beliau dari menjawat jawatan Timbalan Presiden? Apakah beliau sebenarnya khawatir yang kemenangan beliau akan terjejas jika kepincangan kepada proses pemilihan ini dapat dibuktikan? Soalnya dalam kenyataan dipetik Sinar Harian, pemimpin datang dan pergi. Hari ini kita disukai, esok mungkin kita dibenci. Kekalahan dan kemenangan dalam pemilihan sesebuah parti menjadi lumrah kerana hak memilih terletak di tangan akar umbi. Namun ketelusan dan integriti dalam proses pemilihan menjadi tonggak dalam memastikan keadilan dan kesaksamaan yang hak
dijulang dan diutamakan. Sebagai sebuah parti yang menjunjung keadilan, perkara sedemikian tidak seharusnya berlaku, tetapi perlu segera mencari jalan penyelesaian demi semangat perjuangan yang selama ini dilaungkan. Jangan nanti orang yang menang menjadi arang, yang kalah pula menjadi abu. Musuh berdansa keriangan dan bertepuk tangan. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.